Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita bersiaran lagi pada malam ni. So, saya mohon maaf kalau ada kelewatan sikit sebab biasalah ada masalah teknikal kan. Okay. So, bagi mereka yang baru mengikuti, tolong bagi thumbs up. Nak tahu boleh dengar suara saya dengan jelas dan tidak, tolong bagi thumbs up. Thumbs up sikit. Boleh dengar suara saya? Okay, tolong bagi thumbs up, komen boleh dengar ke. Ini kali pertama saya mencuba streaming dua site pada satu masa ni. Okay. Boleh dengar So tolong bagi thumbs up. Sebelum kita mula, just nak pastikan semuanya okay. Alright. Macam biasa, tolong like, share dan berkongsi FB Live kita pada malam ni. Kita ada tajuk istimewa sikit, terutama untuk golongan yang mempunyai perniagaan. Okay, siapa yang ada bisnes. So malam ni kita nak belajar sesuatu bagaimana untuk mengukuhkan perniagaan semasa krisis. Okay, so tajuk dia menarik. Saya tidak berseorangan, so saya juga ditemani dengan tetamu undangan saya. Okay, insyaAllah sekejap lagi bila dia masuk studio, nanti saya minta dia join kita lah. Okay, mungkin dia dalam perjalanan, mungkin daripada toilet pergi ke ruang tamu ke kan, tak tahulah kan, daripada dapur ke PC dia ke. Okay, so bila dia sampai nanti saya ajak dia masuk. Alright, Cun. So tajuk kita pada malam ni pengukuhan perniagaan semasa krisis. So bagi mereka yang ada perniagaan atau bisnes, terutama yang terjejas, yang tak boleh nak tak boleh nak buka kedai ke atau apa ke. So malam ni kita tengok apa yang patut kita buat, apa yang boleh kita lakukan sepanjang berada dalam PKP ni. Kalau kita tak boleh buat sesuatu sekarang pun, at least kita dah bersedia. Bila buka je PKP, boom, kita terus go. Lebih kurang macam tu. Okay, so bagi thumbs up kalau semua okay. Komen sikit, boleh dengar dengan jelas ke? Kan, nampak muka saya handsome ke? Alright, nampak jelas, terbaik. Okay, so sebelum kita mula, saya nak preview sikit lah. Okay, so saya nak preview sikit. Saya tak tahu lah sama ada korang pernah ke tidak menonton video viral ni. Okay, video ni pernah viral pada satu masa. Sekejap. Boleh saya play ke tidak ni? So saya share screen dulu. So kita tengok video ni. Moratorium is just a word. Impact daripada kesan moratorium ni. Kenapa government we have to think hard on that. Kenapa government perkenalkan moratorium? Kenapa government introduce moratorium dalam tempoh 6 bulan? Kenapa tak buat 2 bulan saja? Kenapa tak buat 3 bulan? Kenapa? Tuan-tuan puan, saya asalnya nak mengkaji tentang moratorium, tapi finding saya dapat banyak lagi perkara lain yang sangat mengembang. Alamak. Itulah dia kan. Masalah yang tak diduga. Patutnya benalah ni tadi boleh play. Asal bila saya try untuk broadcast dia tak boleh play. Masalah betul lah. Dia main play pula. Ni semua lah buang masa ni kan. Sekejap lah. Alah, dah tak surprise lah. Mana pula menalah ni tadi. Oh, crap man. Aduh. Moratorium is just a word. Impact daripada kesan moratorium ni. Kenapa government baru keluar. think hard on that. Kenapa government perkenalkan moratorium? Kenapa government introduce moratorium dalam tempoh 6 bulan? Kenapa tak buat 2 bulan saja? Kenapa tak buat 3 bulan? Kenapa? Tuan-tuan puan, saya asalnya nak mengkaji tentang moratorium, tapi finding saya dapat banyak lagi perkara lain yang sangat mengembangkan bulu roma. Dan 2020 bakal
menyaksikan kemelesetan ekonomi dunia yang paling hebat. In fact, daripada World War II, ini kita ambilkan daripada sejarah World War II. Ini adalah ranking ekonomi dunia Malaysia paling teruk. So IMF kata 2020 bakal Malaysia ekonomi dan kebanyakan negara akan mula catch up balik, akan mula untuk pulih balik. Dia bukan kembali normal, akan mula untuk pulih balik bermula 2021. Ada satu negara pun yang akan berjaya keluar dengan cemerlang pada tahun ini. Ini IMF punya prediction. Paling cepat. Siapa lockdown paling cepat? Siapa negara diselesai COVID-19 paling cepat? Siapa tutup ekonomi daripada luar, tak boleh orang keluar masuk, dia selesai zero down, ground zero COVID-19, itulah negara yang paling cepat untuk catch up dan dia akan dapat extra mile berbanding negara lain yang belum selesai. Okey, Alhamdulillah daripada itu strategi dan negara Malaysia dah buat lockdown, dah semua orang diam di rumah. Ini pun tidak total lockdown. Maksudnya tidaklah sampai ke darurat, mari bawa makan, duduk diam dan rumah tak keluar langsung. Now, we looking at kerana COVID-19, the impact on the macro and micro economy. Government dah nampak, government dah ada cukup intel and info what's going to happen for the next 6-7 months sampai at the end of the year. Semua lockdown, so impact lockdown tu semua dah mula merasa dah, semua dah mula terasa dah. Yang itu dah mula, kata apa, impact ekonomi dah ada dah. Dari segi employer dan employee side of the impact. Employer dah tak boleh buat bisnes, jadi terpaksa downsize. Ada decision yang cuba pertahankan bisnes, ada decision cuba pertahankan human resource, ada decision yang cuba untuk tutup terus, maksudnya dah tak nampak dah. Kenapa 6 bulan? Kenapa tak sebulan? Kan kerajaan buat sampai hujung bulan 3, sekali tangguh pula sampai tengah bulan 4. Itu hanya introduction saja. Because why we are waiting for the biggest wave, iaitu impactnya tak habis lagi keluar. Bukan saja dari sudut kesihatan, malah daripada sudut ekonomi. Tuan-tuan perempuan semua kena bersedia yang kita bakal susah the next 6 bulan. 6 bulan ni minimum tuan-tuan dan perempuan kerajaan rasakan dia mampu untuk hidupkan balik ekonomi. Dan COVID-19 dia ada gandingan, rantaian wave-nya sendiri ada. COVID-19 depan, okey, kemudian ada COVID-19 2, maksudnya fasa 2, COVID-19 3. Namun Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, nature ombak macam mana dia akan tenang juga. Tapi jangan tak perasan, rupanya tenang tu dia sedang bersedia dan sedang mengumpul ombak yang lebih besar di belakangnya. Jadi dinamakan sebagai the world recession. The recession happen because of penyakit. Biasa orang gadingkan recession ni kerana berlaku adalah kerana kegawatan dari sudut supply and demand, monetary policy, inflation, semua tu kan yang menjejaskan kepada world economy. Tapi ini betul-betul a world surprise of what's happening now. Datang pula recession. Malah kita dah lembek ni lawan dengan ekonomi yang kita dah nampak. Ini datang pula recession yang kadang kita dah lembek. Maksudnya dah lesu kan. Kita baru nak keluar untuk buat productivity. Tengok kerja tak ada, duit jatuh, inflasi naik. You just imagine that combination happening in the next 6 months. Yes, we buy for us to live. But do never focus on panic buying. Now, lepas kajian saya ni, saya dah kita dah kena mula promote iaitu panic saving. Moratorium is just a word. Apa khabar Tuan Arman? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so tetamu kita pada malam ni Tuan Arman, orang yang di belakang video panic saving yang viral baru-baru ni. Saya pun dapat daripada dalam WhatsApp macam benda ni. Tapi suara macam biasa dengar. Ini bukan suara Man ni. Ada bila kita tengok, okey, dia ambil clip dia daripada live. Macam tu pula. Itulah, tak sangka pula ada boleh buat short video kan. Asalnya itu adalah daripada live sharing. Iaitu asalnya ada orang request untuk saya buat live sharing tentang apa sebenarnya moratorium tu apa. Apa maksudnya penangguhan, apa impact pada financial. Maksudnya kan moratorium tu ada penangguhan kepada personal loan, hire purchase, rumah semua kan. So saya pun mengkaji dapatlah di sebaliknya reason kenapa government perkenalkan moratorium tu. Kan? So sebelum kita pergi lebih lanjut, bagi mereka yang tak mengenali Tuan Arman Taib, so saya nak perkenalkan sikitlah. Tuan Arman sebenarnya prinsipal utama untuk iRealty, sebuah syarikat hartanah. Dia dan partner beliau
mewujudkan sebuah firma untuk menguruskan tanah untuk jual beli dan sebagainya. So saya panggil beliau sebabkan penjagaan yang beliau lakukan sekarang ni ada sedikit sebanyak lebih kurang macam orang yang buat bread and butter punya business. So kalau macam keadaan biasa sekarang ni, dalam keadaan PKP ni, beliau tak boleh nak jumpa klien, beliau tak boleh nak buat temu janji, beliau tak boleh nak buat viewing. Okay, so banyak ejen-ejen beliau yang terkurung dalam rumah macam kita semua ni. Okay, tapi dalam di sebalik apa yang terjadi, so beliau dapat menguruskan syarikat beliau bersama dengan partner yang lain dan business still going on. Sebab tu saya nak tanya beliau dan berkongsi macam mana beliau sustain the business dalam semasa krisis macam ni, sedangkan business asal ni bukannya business online kan. So sebab tu saya panggil Tuan Herman and then kita dapat belajar sedikit sebanyak daripada pengalaman beliau sedang menghadapi PKP sekarang ni. So hopefully kita sama-sama dapat belajar bagi mereka yang ada bisnes, terutama yang ada penjagaan bread and butter, maknanya yang offline. So macam mana beliau prepare the business dalam keadaan sekarang. Okay, so selamat datang Tuan Herman. Okay. So terima kasih kerana hadir dalam sesi FB bersama dengan saya. Alright, so Tuan Herman kalau nak sambung sikit latar belakang, so bagi mereka yang baru mengikuti kita pada malam ni. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ke hadapan Tuan Muallim, Tuan Guru saya ni, Tuan Zaidi Ismail, yang saya sangat hormati, yang saya sangat segani. Bila dia request saya tu, dia mesej, Man, kita sama-sama buat live bagi education, bantu orang lain yang berniaga tentang keadaan semasa. Saya rasa very honoured lah bang. Itu saya sebagai anak murid, kalau kata dalam kelas tu anak murid paling corok lah kata kan, dijemput untuk bagi ni malam ni. Daripada perspektif bisnes. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, sebelum tu sedikitlah saya nak ceritakan. Kalau saya nak katakan sebagai permohonan maaf pun boleh lah. Sebenarnya asalnya video tu tuan-tuan dan puan jangan ambil seadanya, maksudnya panic saving. Maknanya tak boleh belanja ke? Ada tu sampaikan yang buat writing yang, yelah, okey dia macam ni. Asal ideanya bang, Tuan Zaidi, iaitu kita nak kejutkan tuan-tuan dan puan. Sedar apa yang tengah berlaku. Okey, semua tengah lockdown, tengah sonok, tengah selesa dekat rumah kan. Yelah, spend time dengan anak, makan apa semua, tapi kerisauan saya dan juga ekonomis, even the government itself, iaitu diharap tuan-tuan dan puan sedar what are we going through, apakah yang fasa-fasa kemudian yang bakal berlaku. So masuk panic saving dekat sini specifically lah saya tengah cari word berjimat cermat. So dalam Englishnya jimat cermatnya adalah saving. So adalah beberapa komen yang kata, oh ni apa penceramah ni semua panic saving, tak makanlah kita, matilah kita. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan saya rasa semua cukup faham kot maksud saving tu adalah berjimat cermat. Masa ni lah tak boleh nak bergaya hidup, tak boleh nak shopping yang melampau, tak boleh lah nak sonok-sonok. Ini bukan masa dia. Because kalau tuan-tuan dan puan faham, iaitu dalam economic crisis, tanpa video saya sekalipun bang kan, tanpa sharing saya tersebut, benda ni akan berlaku. Like it or not, ready or not, it's coming. Maksudnya siapa tak sedar lah yang selalu akan memberi impact yang paling teruk. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, kita dah lalui benda ni banyak kali dah, economic recession. Dia punya circle tu dalam 10 tahun, dah 8 ke 10 tahun. So the first, one of the history yang worst adalah 1998. The world worst economic recession. Kemudian disambung 2008. So apa berlaku waktu tu bang, kalau kita kaji, kita lihat yang waktu tu lah paling ramai orang-orang kita, especially orang Islam kita yang lemah ekonomi waktu tu, yang berlaku muflis, yang bisnes tutup, apa semua kerana lambat sedar. So one of the objektif ialah okey lah, tak apalah dia gone viral, lepas tu ada pula buat page, ini salah ni, kita patut panic spending, belanja, jangan tak belanja nanti ekonomi tak ada. Kita suruh berjimat cermat, ada pula dia buat komen kepada jangan jimat cermat, belanja, ada duit tu belanja. Okey lah, tak apalah, semua decision atas tuan-tuan perempuan masing-masing. Even personally pun saya tengok ada orang send kat saya kan, komen-komen begitu pun, alhamdulillah tak apa, saya raikan pendapat semua, tak ada niat untuk menentukan siapa betul salah ke tidak. Because at the end tuan-tuan perempuan lah yang buat keputusan terhadap ekonomi keluarga kecil tuan-tuan dan perempuan masing-masing.
So semua lebih mahir, semua tahu. Yang ada duit bolehlah cakap dia spend because dia dah buat dia punya panic saving, dia dah buat penjimatan tu dah lama dah, budaya tu dah lama dah. Waktu ni seronoklah dia beli. Dia beli property, dia beli shares, dia beli bisnes yang tengah jatuh, apa semua kan. So bagaimana kita yang tak ada saving, yang tak ada apa semua, masa ni lah yang paling impact adalah golongan M40 dan B40 because why? Tidak pernah ada budaya penjimatan. Golongan sederhana bawah. Sederhana ke bawah. Itulah kita terpanggil. Why not instead of kita berlawan-lawan kempen apa semua, why not kita fokus kepada bantu orang ramai. Bagi solution lebih baik daripada duk bertentang urat pasal pendapat siapa paling benar kan. Tak, kita bagi solusi. Lagipun bang, dia pendapat ke pendapat. Saya tidak kecil hati lah. Dia kata apalah dia ni suruh saving pula. Masa ni lah belanja bila dah dapat bantuan. Alamak, saya kata macam ni pun ada. Tapi tak apa, alhamdulillah. Saya maafkan kalau ada yang salah cakap apa semua pasal apa. At the end, impact masing-masing akan rasa. Sebab tu tuan-tuan perempuan dalam duk tak setuju saya suruh panic saving pun, sebaliknya tuan-tuan perempuan punya macam alhamdulillah. Bagi saya sebagai saudara Muslim pada yang lain, sedikit sebanyak saya mengambil peranan tersebut untuk mengejutkan masing-masing. Tapi biasalah bang, kadang-kadang kita kejut orang ni, kadang-kadang dia bangun dengan baik, tapi kadang-kadang dia marah, dia kata tidur lagi. Itulah kan. Kenapa kan? No hal. So balik pada kita punya perbincangan atau topik ni. So kalau sebagai contoh lah, okay, sebagai perbandingan kan. So sebelum PKP, kita tak tahu COVID ni hadir kan. Dia berlaku tiba-tiba. Tapi kalau nak ikutkan sebelum ni, kalau Herman punya bisnes lah dengan partner kan, IoT punya bisnes, kalau boleh share berapa nilai sales yang pernah dibuat. Katalah tahun end 2019, total sale berapa? Total sale berapa? Okey. So sekarang ni kena fahamkan, maksudnya saya sebagai principal bersama partner saya, bersama team saya, family saya, seramai 6 orang principal dan ada tambahan 2 orang management. So the 8 of us, kita sama-sama menggambling tenaga, IQ, kesihatan semua untuk membawa satu company IoT. Untuk mengatakan tuan-tuan puan, nature business kami adalah, saya kena fahamkan bagaimana dia impact keadaan semasa. Even penceramah sendiri pun yang buat kongsi pun impacted, dia bukan saja seronok bagi tahu. Okay, so bagaimana dia impact kami? Kerana nature business kami adalah nature yang melibatkan bertemu dengan orang. Bawa orang tengok rumah, lepas tu bawa orang deal, lepas tu berjumpa dengan lawyer. Banyak human communication berlaku di situ. Banyak berdepan. Banyak berdepan bang, banyak physical meeting. Maksudnya dia tak boleh sekadar on the phone. Saya sukalah rumah tu, saya bayar deposit sekarang boleh. Tak boleh. Dia kena buat appointment, bawa pergi tengok rumah, orang tu pula balik, tenang, fikirkan dengan keluarga dia. Kalau dia baik untuk rumah tu, baik dunia akhirat dia mampu bayar, okey, kita pun bismillah puan, kami bantu untuk uruskan sampai selesai. Namun nak melihatkan impact dia tu, kan sekarang ni dengan COVID-19, the Invisible Army, government terpaksa memberitahu untuk cara kawal dia, strategi government kawal dia dengan semua didiamkan. PKP ni lah. So dalam awal introduction PKP ni pun bang, kita dah terasa perbezaan dia. Kalau kita compare data kita daripada bulan Mac ke Mac, kita bandingkan daripada tahun ke tahun, kita boleh lihat penurunan di antara 40 ke 50% bang daripada segi revenue income company tersebut. So tak nak bang, tu saya kata orang nak marah kita, suruh berjimat-jimat apa semua, ni semua dah terasa. So yang cakap tu pun dah mula kata betul lah, kena jimat lah, jangan habiskan duit ni, esok nak makan apa kita ni kan. Right, so nak tuan-tuan perempuan, dia punya percentage impact sekarang ni kita boleh katakan dalam 90% nature business akan impacted dengan situasi semasa, because adjustment tak selesai lagi. Baru 2 minggu bang adjust dengan keadaan semasa, orang membeli barang secara online dah tak boleh jumpa. Jadi nature business ni yang kena berjumpa, nak kena convince, nak kena explain tu, nak adjustment tu ambil masa. So dalam adjustment tu lah yang biasanya company yang tak cepat adjust, yang terpaksa berundur daripada keadaan challenging semasa tu. Kalau macam Herman sendiri dengan the rest of the team, macam mana adapt? Saya rasa perkataan yang akan popular selepas ni adalah adaptasi. Macam mana mengadaptasikan keadaan sekarang berbandingkan dengan sebelum dulu. Betul. Mungkin lepas ni kita kena promote bang, tak apalah kan orang nak tak setuju ke apa, kita buat panic change pula. Whatever word sekalipun tuan-tuan, viral atau tidak, semuanya atas niat untuk sama-sama kita lalui benda ni dengan jayanya. Itu je pun ni asal dia. Tak ada bila buat video begitu,
oh saya masuk bank account saya tak ada pun. Lebih kepada why not kita jadi orang yang bermanfaat, kita tahu ada data, kita tahu maklumat, kita sedarkan orang lain juga. So okay bang, so balik pada balik pada untuk tajuk perbincangan kan. So ILT sendiri macam mana dia adapt dalam macam mana dia adaptasikan dalam keadaan sekarang ni. So apa perubahan yang ILT buat untuk untuk menghadapi situasi sekarang? Sebelum masuk ke bank, specifically secara teknikal bagaimana perancangan IRT daripada nature business dahulu kepada yang sekarang ni kita kena ubah nature business ikut keadaan semasa, kita kena faham dulu. Dalam sesuatu kejayaan, dalam sesuatu keadaan, kita kena check and balance balik, kita kena check balik 3 perkara ni, iaitu mindset, skill set dan juga tool set. Kalau 3 ni okey, sesuai dengan semasa, maka sama dengan sukses. Mindset, skill set, cara buat bisnes tersebut dan juga tool set yang membantu perjalanan bisnes itu. Alat perniagaan tu. Alat-alat perniagaan lah, teknologi dan sebagainya kan. So first thing bang, sebelum kita fikir apa skill baru kita nak buat, kita kena mindset kena betulkan dulu, iaitu kena tukar. Kena alat tukar. Iaitu bang, yang pertama sekali, willingness to accept with the situation. Nak tak nak kena paksa diri, kena terima yang keadaan sekarang tak sama macam dulu lagi dah. Itu dah buat berubah. Juga. Maksudnya ada orang masih syahdu lagi, masih believe that cara kita dulu okey je, lepas ni dah habis PKP buat macam biasa je. So dia macam move on dengan perubahan semasa tu susah kan, willingness. Tak apalah, nanti habis PKP lagi tak apa, boleh je buka gerai balik tepi jalan. Okay. Yeah, so that's why pentingnya info dan knowledge. Kita info dan juga info terkini dan juga ilmu. Apa adjustment nak buat. Okay, satu, willingness to accept with the changes. Yang kedua, we have to change bang. Itu paling susah dalam dunia. The worst. Personally, secara peribadi kena berubah. Team kena berubah. Maksudnya kalau dulu selesa, meniaga 9 sampai 5 pergi office. So kita kena ubah. Tak boleh dah 9 sampai 5 ke office. Lepas ni mungkin government naikkan angkat PKP dan semua orang boleh pergi office, tapi very limited. Pergi buat dalam 2-3 jam, maybe I'm just playing with assumption lah, kemungkinan. Because why COVID-19 belum ground zero lagi. Belum betul-betul kita kata clear. Kalau tidak, kalau lepas balik macam biasa kan habis. Mungkin lepas ni boleh kerja 3 kali je seminggu. Something lah, still limited. So yang kena terima yang Allah susah lah macam ni, aku biasa 9 sampai 5 tak boleh. So kalau mindset itu yang pertama pun kita tak boleh ajar, so datanglah skill macam mana pun mengajar kita untuk buat waktu tu, kita takkan terima because why kita not willing to change. Itu yang powerful. So that's the worst thing and that's the most difficult thing to do in life, iaitu to change. Okay. Itu yang pertama. Pertama sekali kami sit down, kami berbincang, kami buat tu dulu. Okay, semua steady, terima yang mana kita kena terima. Kalau sebelum ni semua selesa, meeting, kita kena jumpa, setting kat mana-mana, kita minum kopi semua kan. So sekarang ni meeting, okay, cepat-cepat semua, siapa yang tak nak ikut peredaran zaman, tak nak download Zoom apa semua kan, contoh tool-tool yang ada kan. Dia jadi susah lah, kita cakap apa pasal nak kena meeting online, jumpalah sekejap, tak ada orang perasan pun. Tak boleh, keadaan dah berbeza. So cepat-cepat adapt dengan situation. So dah beberapa round meeting dekat Zoom, dah beberapa round kita meeting online macam ni, dah jadi selesa dah. Maksudnya benda still progress tu boleh jalan cepat. Itu on skill lah. So antara perubahan juga bang, so on technically yang kita lihat, so kepada ejen-ejen di IRT sendiri sebagai business specifically, kita dah melihat yang communication, nature business tu dah berubah. Maksudnya ejen-ejen kita kena mahirkan diorang dengan skill dan tool set semasa dalam keadaan PKP begini. Maksudnya training tu kena start sekarang. Bila PKP dah diangkat, limitation masih ada, tapi ejen-ejen kita bersedia untuk bertindak, untuk buat iklan, untuk buat meeting dengan owner begini, sell online. Kemudian kalau ada buyer berminat, okey tuan, sila ready Zoom tuan, saya mula nak menunjukkan dan nak explain tentang rumah tersebut. Okey, semua dah explain okey bang, kalau betul berminat, kita pergi tengok rumah. So very limited lah kan, pergi sekejap, lari sekejap, tengok rumah, tengok suasana semua okey, masuk balik, okey. Alamak, terputus. Rent kita ke arah tu lah, ejen kita ke arah tu lah. Tapi wallahu alam, kita boleh survive, tak boleh survive, at the end dia akan bawa kepada 2 perkara. Satu, reserve sedia ada untuk bertahan dalam transition ini. Kan, reserve sedia ada. Maksudnya alhamdulillah lah kita dah buat panic reserve tu beberapa tahun ni kan kita simpan. So kita adalah ruang untuk bertahan sikit beberapa bulan. Namun
Macam mana pun kita kena create income juga, because why, nama pun reserve. Kalau dah mula pakai sikit-sikit, lama-lama dia akan habis juga. So kena so cerita pasal training tadi. So kalau macam agent contoh dah nak kena start retraining sekarang, so kita tak tunggu bila dah PKP dah dia buka barulah nak train agent, baru nak perkenalkan sekarang-sekarang. Jadi benda tu dah terlambat kan. So antara perkara yang diambil kira untuk training ni apa? Apa yang perlu di-train balik untuk staff dengan agent dan orang bawah dan sebagainya? Iaitu training yang melibatkan, satunya kita lihat tool paling power sekarang ni iaitu penguasaan teknologi. So antara benda yang paling penting sekarang ni, tuan-tuan perempuan siapa yang old school, yang selesa dengan cara tradisional berjumpa apa semua tu, dah kena faham, kena paksa diri untuk belajar dan mahirkan teknologi. Yelah awal tu yelah bang, salah tekan, salah keluar. Sebab kebanyakan orang sebab kebanyakan orang sebagai contoh, dia ada smartphone pun kan, dia ada handphone macam ni, handphone punya mahal ni. Dia ada handphone punya mahal. Tapi boleh guna 1-2 benda je. Kan? Padahal dalam ni mungkin ada berpuluh-puluh benda boleh guna, tapi dia pakai 2-3 benda yang dia tahu. So ini antara benda yang terpaksa kita pelajari lah kan, kalau kita nak berubah dalam keadaan situasi semasa. So teknologi tak boleh elak daripada teknologi. Tak boleh, pasal yelah kalau dulu orang salah beli handphone dalam keadaan dia beria follow trend kan, handphone apa terbaru apa semua. Dalam beli masuk SIM card, dia install WhatsApp, dia ambil gambar. Itu je rupanya dia nak. Jangan diri dia banyak lagi dalam tu. Kan? Okey, baik, tak apa. Itu sesuai sebelum PKP. Whatever is done cannot be undone. Okey, dah lepas pun. So, hidupkan balik, menerjemahkan balik handphone kita yang hebat tu dan mula melihat, mula buka YouTube. What is other function yang kita tak tahu dalam tu. So, one of it bang, iaitu kita nak lihat something yang relate balik kepada nature business kita. Okay, dalam situasi saya ni dalam bercakap, sharing dalam tajuk yang melibatkan servis. Macam kami dalam bidang perkhidmatan, kemahiran kami adalah untuk membantu, untuk educate orang, jual dan juga beli rumah. Ini servis lah. Okay. Kalau yang melibatkan retail, yang melibatkan peruncitan, kalau sebelum ni, dia very traditional, dia selesa buka kedai, buka apa, orang kata apa, buka dia punya pintu pagi pukul 9, tunggu orang masuk, dia dah mula tak nak kena terima bagi tahu dia yang I cannot survive like this. Maksudnya kena bergerak ke arah teknologi. Dah kena attach zaman nak tunggu orang datang tu macam bukan dah tak ada lah. Zaman tunggu orang datang kedai kita mungkin dah berubah lah sebab behavior orang dah berubah. So kalau kita nak duduk kat kedai tunggu orang datang, alamatnya memang tak berasap dah keluar. Yalah bang, melibatkan semua jenis retail ni, bukan saja kedai runcit, kedai pakaian apa semua, even restoran. Kan, maksudnya restoran nature ni orang datang duduk makan. Itu yang orang rasa sedap, orang recommend, orang datang dan selalu rutin dah makan kan. So kena faham orang dah tak boleh buat begitu kerana keadaan cabaran semasa. So dia dah kena biasakan diri dah dengan apa Grab Food, Food Panda apa semua ni kan, untuk kesinambungan bisnes tu masih lagi diteruskan. That's why bang, asalnya the power of accepting to change. Itu akan mengubah banyak kan. Yang nombor 3 tadi kata cerita pasal alat. Saya yang pertama tadi kan mindset. Yes. Mindset, mindset. Okay, lepas tu skill set. So itu kemahiran lah nak kena dipertingkatkan. Lepas tu nombor 3 is tool set. So kalau kita sebut pasal alat, so dalam apa yang Herman buat dengan team apa semua, so apa antara alat-alat baru yang diperkenalkan kepada the rest of the team? Sekarang ni yang banyak yang tengah famous sekarang lah kalau dari segi businessman semua kan, iaitu alat-alat yang melibatkan communication secara online. Iaitu kita kena install application yang sesuai. Bukan sekadar itu saja, kita nak naikkan lagi presentation yang lebih kemas, kita download software yang macam abang buat ni lah. Tengok kan bagaimana orang masih lagi tak perlu kita kumpul orang berseminar sebagainya kan. Macam ni pun kita boleh kumpul dalam 70 ke 100 orang sekali duduk semua selesa buat dalam rumah. Ilmu masih lagi boleh disampaikan. Itu antara tool yang baru. Lagi pula gadget-gadget ni lah bang, macam speaker, lepas tu ada earphone untuk mensedapkan presentation kan. Saya alhamdulillah lah bang, saya belajar sikit, lepas tu saya dengan bantuan bos saya Tuan Muaz, dia engineer kan. So dia settingkan saya punya live. Saya sekarang ni bang macam berada dalam kelas buat live tu. Boleh present, boleh melukis, rupanya boleh.
Orang pula selamat duduk kat rumah tapi dalam keadaan ilmu pun bertambah. So kalau Elman boleh sum up lah, kalau boleh diringkaskan, contoh untuk orang yang menjaga offline sekarang ni, yang menjaga secara tradisional ni, tu apa yang dia orang kena buat? Dia orang nak kena start apa? Kalau Elman boleh ringkaskan, bagi 2-3 poin, macam mana dia can start now? Okay. So kita berbalik kepada 3 peringkat tu bang. Yang pertama, bagi tahu diri, mindset betulkan aku perlu berubah. So nak tak nak, dia ada, kalau abang pernah dengar Uniqlo pengeluar pakaian fashion terkenal kan. Uniqlo, dia tahu satu je kepada anak syarikat staff dia bila dia meeting. Masa tu dia nak memang revamp betul lah. Dia bagi tahu kat staff dia, we change or we die. Macam tu lah. Dia bagi tahu lah. Satu. Berubah, diubah atau tu mati. Maksudnya kalau semua nak sibuk, nak bagi alasan, susah lah nak ubah apa semua. Okay, dah tutup senang. So kalau betul nak teruskan bisnes, bismillah, insyaAllah. Okay, bila mindset dari dia berubah, yang kedua bang, sebelum masuk apa idea kita angkat tangan, doa banyak-banyak. Ya Allah bagi ilham, bagi idea, because semua ni bukan atas kemampuan kita. Semua ni berlaku pun kerana izin Allah. Allah turunkan dunia bernama COVID-19, mengejutkan dunia. Dunia underestimate bang COVID-19. Itu antara kita kena admit kesilapan kita. Kita ingat macam satu berlaku dekat Wuhan, dengar-dengar begitu je lah dia punya desas-desus kita. Rupanya dah sampai kat sini, boleh macam dia punya impact dia bang. Sampai kena duduk rumah lah kata. Underestimate punya ganas tu kan. So angkat tangan balik, ya Allah bagi ilham. InsyaAllah Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada kesusahan yang kita alami ni. Okay dah, kita dah settle ke? Okay, dan sekarang Allah Ta'ala akan ilhamkan kita, iaitu dengan cara skill set. Iaitu tuan-tuan perempuan, kita dah mula kena kemaskan skill-skill kita. Kalau sebelum ni kita banyak negotiate dengan orang cara bercakap macam ni. Kita terangkan orang cara bercakap macam ni. So kita kena kemaskan cara macam mana nak explain ke orang secara online. Kan dia kan ada stages tu bang kan. Kalau kadang-kadang kita buat ask question. Kadang-kadang kita jawab secara manual. Banyak kan? Skill set yang kita ubah dulu secara tradisional, kita dah ubah secara online. And last kali sama ialah 3 tu lah bang, mindset, berdoa apa semua dalam utama. Yang kedua skill set. Skill business kita yang dulu kita convertkan ikut keadaan semasa. Yang ketiga adalah tool-tool yang sesuai dengan nature business kita. So patut tak kalau macam usahawan yang sedia ada ni, yang offline ni usahawan atau yang sahaja tradisional ni, patut tak dia dapatkan khidmat pihak ketiga untuk revamp business tu? Itu kalau ada dana dia lah bang. Kalau ada some amount yang tuan-tuan perempuan, untuk dia akan membezakan lah. Okay, dia biasa begini, mengkaji sendiri, buat sendiri, nak tak nak kita kena terima, kita akan lalu fasa trial and error. So trial and error is very costly. So kalau costly tersebut tuan-tuan perempuan sanggup lalu. Costly ni satu dia melibatkan cost, trial and error kan. Buat-buat silap kan. Lepas tu kita ambil masa. So kadang-kadang kos dan masa tersebut kita boleh jimatkan dengan mengambil khidmat nasihat third party, iaitu company-company yang biasa buat dah bantu company lain yang dalam bidang kita untuk maju bisnes. Dia bukan company dia sendiri sebagai bisnes, tapi dia consultant yang masuk company kita jap, dia tengok apa kita punya nature bisnes semua, dia buat sistem, dia buat website semua, dia tinggal. So kita terus buatkan, tapi dia datang dan melibatkan kos. Ada bang, ada yang jenis suka kaji sendiri, tapi dia akan dua perkara, kos dan juga masa. So masa ni very essential. Speed siapa yang cepat yang akan membezakan competitive level dalam industri masing-masing. So orang lain akan tiru lah, dia buat macam tu cepat bisnes dia apa semua kan. Okey kita buat. Sebab suka tak suka kita kena hadap situasi ni dengan lebih cepat kan. So bergantung pada kita untuk berubah tu. Kalau kita masih lagi sambil lela, ambil masa nanti kemudian lah, dan so macam mana akan tertinggal lah. So orang lain yang dah ambil peluang, kita akan rasa macam kenapa dia menjaga restoran, aku menjaga restoran, tapi dia punya restoran makin lama makin maju, aku makin lama makin ketinggalan kan. Padahal restoran dia tak besar mana pun, tapi boleh survive. Keadaan dah berubah kan. Dah tengok bang, kadang kita tengok restoran tu tengok macam tak ada orang je, balik-balik staff dia je yang makan kan. Rupanya sebanyak tu penuh motor
apa Food Panda duk ambil order dan sebagainya. Ya Allah, tak perasan itu punya tactical dia yang dia buat. Kali ni bang, dia punya impact dia bang, no mercy punya tu bang. Sungguh tak ada ehsan punya, dia punya recession impact kali ni. Kita kata tuan-tuan puan dengan ilmu akan membezakan kita. So daripada kajian saya tu bang, bagaimana melihat negara-negara besar dia buat tactical economic strategy sekarang ni unprecedented. Tak pernah mereka buat dalam sejarah ekonomi mereka. Semua negara biasa lalu bang kegawatan ekonomi. Namun kali ni kegawatan dia tu digandingkan dengan COVID-19 ni, mereka terpaksa buat fiskal dan juga monetary policy yang revamp. Total revamp. Macam, betul ke kita buat ni, silap bankrupt negara kita. Terpaksa. Mana kan? Kalau pusing tak pergi balik ke rakyat tak boleh nak spend, ekonomi tak jalan. Lagilah teruk kita punya. Siapa yang abang kata apa? Siapa yang berani cepat ambil tindakan dengan pantas, so dia yang akan survive dalam keadaan sekarang ni. Oh yeah, that's always the winner lah bang. It's always survival of the fittest. Maksudnya siapa yang steady, tak merindui sejarah lama sangat, tak sedih yang lama kan. Yalah, ada orang terkesan macam Allah, hai teruk, bisnes duk hari-hari ulang gitu kan. Perubahan takkan berlaku. So kita kena bangkit cepat kaji apa nak buat, rajin bertanya orang lain buat macam mana. Sikit sebanyak kita akan dapat juga lah input, walaupun kadang-kadang orang tak beritahu sebagainya. Sikit sebanyak 10 sen tu kita tahulah sikit-sikit. Betul, satu tok guru sekarang ni yang tuan-tuan perempuan kena banyak refer ni ada sebelah saya ni. Tuan-tuan perempuan, ilmu yang mahal tuan-tuan perempuan yang pernah belajar dan kena belajar adalah ilmu pengurusan kewangan sekarang ni. Itu memang paling penting senjata untuk kita hadap. Bang, menghadapi macam mana? Saya sendiri pun tak promo ni. Orang lain tengah promo. Macam mana cerita? Bukan dia nak promo, nak selamatkan. Itu tuan-tuan. Okey, macam ni bang. Menghadapi COVID-19, The Invisible Army, strategi dia apa? Kita duduk rumah, kita jangan berani pun nak dekat dengan dia. Begitu. Dia macam kalau dalam perang tu, kalau kau nampak lari, jangan berani-beranilah nak bersemuka. Even kita tak nampak pun. Maksudnya kita hanya tahu melalui bukti-bukti yang orang sebut. Dia akan ada kalau dalam keadaan orang ramai. Dia akan ada kalau dalam keadaan orang yang tak sihat. Nampak tak kan? Kita tahu melalui bukti-bukti je. So the best thing how to fight them, Invisible Army ni adalah dengan distancekan diri kita. Duduk diam dalam rumah. Itu Invisible Army jangan nak lawan. Recession Army bang, the way of kita nak equipkan diri kita, senjata dia adalah dengan the best financial awareness. The best financial management, orang akan steady lagi. Betul. Ya. Okay, so tengok tuan-tuan lah. So saya segan nak sebut sikit lah. Okay. So kalau kita dari dulu lagi lah. Memang tak ada lama selalu suruh orang financial awareness. Sampai kena ketua kata. Kalau kita nak borak pasal benda ni, rasa sampai subuh pun tak selesai. Okay, so saya ambil time out sekejap. Okay, so just nak bagi tahu. So, selepas ni kita ada segmen soal jawab. Okay, so bagi mereka yang ada soalan, dah boleh tulis di ruangan komen soalan anda. InsyaAllah kita akan go through mana yang sempat lah dan saya dengan Tuan Herman akan cuba untuk jawab soalan anda. Okay, so boleh tujukan soalan tu terutama kepada Tuan Herman. Okay, tulis di bahagian komen dan insyaAllah tulis di bahagian soalan komen. Okay, nanti kita akan cuba jawab lah. Okay, tapi sebelum tu saya cuma nak bagi tahu bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma. Okay, boleh dapat buku ni secara percuma Okay, apa yang anda hanya perlu lakukan ialah tolong share. Okay, tolong share dan Tuan Emma pun ada. Okay. Tolong buku ni 3 kali khatam lah. Ini tengah PKP ni 3 kali khatam. Punyalah banyak nak selesai hutang cepat. Tuan nak bagi free. Okay, so tolong share, tolong share, kemudian tolong ambil screenshot sharing anda, lepas tu letak di ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih pada pemenang dan saya akan umumkan di malam-malam akan datang lah. Okay, so siapa yang nak dapatkan buku ni secara percuma, tolong share dan print screen dan letak di ruangan komen. So nanti admin saya akan pilih pada pemenang. Okay, insyaAllah. Alright, so kita jawab soalan. So kita tengok apa soalan yang orang dah start tanya. Okay, so kita ever to purchase now. Kalau tuan-tuan puan segan nak beli buku-buku level tinggi luar negara punya financial management semua, ini level-level kita tuan-tuan puan. Very straightforward. Baca tu macam dia tengah berborak dengan kita dia punya ayat tu.
Betul-betul penuh lembut dia tegur, penuh lembut dia ajar macam mana nak susun kewangan apa semua. Inilah dia. Tuan-tuan perempuan jangan anggap dia betul sekarang ni tengah kegawatan ekonomi. Dan waktu inilah dia akan lahirkan dua jenis manusia. Manusia yang rugi, manusia yang sangat beruntung. Waktu inilah. Siapa yang mahir waktu ni memang dia akan keluar dengan penuh bergaya bang. Kaya, aset bertambah. Ini semua memang ilmu-ilmu. Sekejap, mana tadi? Ini. Salah satunya di situ. Okay, so bagi mereka yang nak bertanya apa-apa soalan berkenaan dengan penjagaan, cara bagaimana untuk mengukurkan penjagaan dan soalan dan sebagainya, so sila tulis di ruangan komen dan kita akan pilih soalan yang sesuai lah. Okay, so ini ada satu soalan daripada Cik Wan OU. So dia tanya, Tuan, saya peniaga online, kawasan saya lembah pantai berada dalam red zone, jadi sebarang aktiviti pos tidak dapat dijalankan, boleh cadangkan alternatif untuk survive? Itu guru dulu lah jawab. Okay, so bagi, sebab saya sebenarnya nak fokus pada yang offline supaya dia sesuai dengan situasi yang Tuan Herman sedang hadapi, okay. Tapi sebab dah tanya soalan ni, saya cuma boleh bagi buah fikiran lah. Saya mungkin silap, mungkin salah sebab saya bukanlah pakar sangat untuk menjaga online ni, okay. So mungkin tu guru online boleh jawab lebih lebih sesuai. Okay, so saya punya cadangan adalah, cadangan saya adalah cuba dapatkan khidmat pengantar. So dengan kata lain, cuma dapatkan khidmat runner. Okay, sebagai contoh ialah saya baru-baru ni saya sukar untuk dapatkan stok buku saya sebab saya tak boleh pergi dekat kilang untuk ambil buku saya. Saya tak boleh pergi dekat penerbit buku. Jadi apa yang saya buat ialah saya dapatkan khidmat runner. So saya bayar runner tu dalam RM90 untuk dia ambil lebih kurang dia ambil lebih kurang 300 bungkusan buku saya. Okay, so dia charge RM90, dia ambil untuk 300 buku. Jadi kalau 300 tu, kalau RM90 bagi dengan 300 sebagai contoh, maknanya satu tu jatuh dalam 30 sen. Okay, so daripada saya ataupun staff saya nak pergi dan hadapi kesukaran, jadi saya guna khidmat runner. Dan kebetulan runner ni dia memang ada kebenaran daripada pihak berkuasa. Dia kalau dia kena tahan, ditunjuk, dia kata okey, dia runner sekian-sekian, dia akan ambil barangan sekian-sekian daripada kawasan sekian-sekian. So itu yang saya lakukan lah. Okay, so saya tak pasti sama ada applicable atau tidak untuk Wan, tapi boleh cuba. Okay, itu pandangan saya. Yeah. Alright. So ini soalan daripada Cik Nuraidah. Dia tanya, Tuan, kalau untuk rumah yang saya sewakan, perlukan saya suruh penyewa tangguh dan pembayaran bagaimana kita dapat penangguhan daripada pihak bank? #prihatin. Tuan Herman nak komen sikit? Nak bagi penangguhan pada penyewa? Ni rumah banyak ni. Tadi boleh. InsyaAllah. Boleh, kita pun tak ada ke mana pun duduk rumah. So kita boleh educate insyaAllah sikit ilmu tak banyak pun bang. Saya lah yang Tok Guru sebelah ni banyak lah kan. So mana yang kita boleh say tu. Okay tuan-tuan puan. Tadi Puan Wan tadi satu yang saya boleh tegur ialah tuan-tuan Puan Wan, kalau dalam keadaan, contoh macam ni. Sekarang ni kalau Puan Wan tengok peniaga CD sesuai lagi tak pada zaman sekarang ni? Jawapannya tidak. So peniaga CD dah mula kena tengok bisnes-bisnes lain yang sesuai dengan dia. Dan Puan Wan, kita jangan emosional yang terlalu tinggi dengan nature bisnes kita. Kena terima, produk life cycle nak tak nak satu peringkat dia akan pergi juga meninggalkan kita. So Puan Wan dah kena mula survey bisnes-bisnes lain yang sesuai dengan jiwa Puan Wan. Maksudnya kalau limitation terlalu heavy, Puan Wan tadilah saya suka soalan tadi bang. Okey, yang ni balik pada Puan Nuraidah. Puan Nuraidah. Okey, Puan Nuraidah, untuk dalam keadaan ini is very subjective. Okey, kerana apa? Saya bagi beberapa situasi. Ada jenis owner rumah yang dia dah tak ada hutang dengan bank. Maknanya macam orang sebelah saya ni lah, banyak rumah dia dah habis bayar. Jadi penyewa dia tu memang income dia duduk rumah sambil tengok cerita Korea pakai kain je. So itu ala tuju kita nak ambil tak? So tuan rumah begini, dia boleh bagikan penyewa ihsan dia. Kalau penyewa dia tu jenis penyewa yang baik, sebelum ni bayar on time, dia tanya, kadang-kadang silap ada setengah owner saya kenal tu, dia kata tak sempat penyewa tanya pun. Dia mesej kepada penyewa dia semua, saya faham semua melalui keadaan susah sekarang. Saya minta yang sebaik, jaga rumah saya baik-baik, tapi sewa saya legakan dulu 3 bulan. Dia bagi time ke time, satu. Okay, itu satu situasi. Namun tak banyaklah kita yang macam orang sebelah saya ni.
Okay, banyakkan kita masih lagi berhutang. So tuan-tuan perempuan, hutang yang moratorium ini bukan hutang yang diskaun tidak. Dia dianjakkan ke hadapan. Komitmen tu masih ada, kosnya masih ada, interest yang patut kita bayar bulan-bulan tu dibawa ke hadapan yang masih lagi menjadi dalam kos kita. So tuan-tuan perempuan, apa nasihat saya ialah boleh buat ialah tuan-tuan perempuan boleh turunkan sikit mengikut kadar interest tahun masing-masing. Okeylah, interest tak sedap dengar kan, kita sebut profit rate kalau yang jenis Islamic financial home purchase lah. So kadar profit rate yang kita kira bulan patut kita bayar tu, kita charge kadar sewa banyak tu saja. So kita ambil, kita simpan untuk kita bawakan dan dibayarkan waktu selesai moratorium. Ini subjektif lah bang, berbalik pada ini betul-betul. Kalau macam saya pula, saya tak turunkan kadar sewa. Okey, sebab kita dapat penangguhan, bukan kita dapat pengecualian. Itu saya lah. Okey, tapi saya bantu penyewa saya dalam keadaan yang berlainan. Sebab setiap orang ada kapasiti untuk bantu masing-masing. Cuma macam saya tak nak biasakan penyewa untuk macam subsidi. Sebab nanti apa-apa hal berlaku nanti semua nak minta subsidi. So saya tak suka nak ajar penyewa saya yang mentality subsidi. Jadi apa yang saya buat ialah, sewa berjalan macam biasa. Okey, saya tak bagi penangguhan, saya tak bagi diskaun, tak bagi apa. Tapi saya bantu penyewa saya daripada sudut lain. Okey, contoh kalau saya tahu penyewa saya perlukan bantuan dari sudut kewangan, so saya mungkin bantu daripada sudut kewangan. So dia berlainan dengan saya bagi diskaun atau saya bagi penangguhan sewa. Okey, sebab itu akan melibatkan mentaliti. Itu akan melibatkan cara dia fikir. Tapi kalau saya kata bayar sewa macam biasa, okey, tapi abang tahu kau sekarang berada dalam keadaan susah, abang akan bantu 500 sebulan. Sebab abang akan bantu 500 sebulan, itu datang daripada bantuan saya. Itu bukan datang daripada kerajaan bagi subsidi penangguhan, saya pun bagi subsidi penangguhan. So dia punya mentaliti ada mentaliti subsidi. Okey, so itu saya nak bezakan antara apa yang saya boleh buat untuk penyewa atau orang lain dengan apa yang kerajaan boleh buat. So kita tu bukan kerajaan kan, kita bukan badan charity sebagai contoh. Tapi kalau kita nak bantu orang lain, kita boleh bantu ikut kapasiti kita. Tapi kalau boleh, jangan, orang kata apa, don't mix personal business. Lebih kurang macam tu. So kalau rumah sewa, okey, itu part rumah sewa. Tapi kalau nak bantu dia, nak bagi beras ke, nak bagi bantuan kewangan ke apa ke, itu personal level. So jangan dicampurkan dua-dua. Itu pandangan saya lah. Okay, saya mungkin silap, okay. Tapi itu yang saya buat dengan penyewa saya. So far alhamdulillah tak ada isu apa bangkit. Okay. Alright. Semua pilihan masing-masing yang melihat impact pada financial masing-masing. Betul. Okey, so ini soalan seterusnya. Chess Al-Maliki bertanya, mungkin tuan ada cadangan skill apa yang bakal menjadi trend selepas ini? Silakan. Saya dulu. Okey, Puan Chess Al-Maliki, saya melihat, ini personal saya lah, opinion saya lah. Dia okey macam ni, kita ambil selalu bercakap kita based on fact and figure. Sejarahnya, dulu waktu berlaku ekonomi recession 1998, 2008, ilmu apa yang mahal waktu tu? Ilmu apa yang ramai orang cari waktu tu? Bisnes apa yang tengah meletup tu? Iaitu dua. Satu ilmu agama dan yang kedua ilmu bisnes. Dia buatkan pelaburan lah. Apa ilmu agama? Okey, mengikut data daripada BTS ni kan, Puan Ainun kata, dia kata dia share paling meletup buku-buku agama iaitu waktu economic recession. Semua orang ingat Tuhan masa tu. Semua kebergantungan kepada pemberi rezeki itu tinggi, semua mencari. Alhamdulillah, kadang-kadang Allah Ta'ala memberi bencana tu untuk mendekatkan pada dia. Betul. Dan semua angkat ni doa pun bersusun elok, cakap elok, mau elok kan. So antara trend selepas ini adalah iaitu trend untuk orang yang mahir memberi nasihat, dipanggil apa, EQ, SQ, IQ semua tu kan, itu akan sentiasa relevan. Komunikasi. Yes, yang sentiasa skill komunikasi. Yang sentiasa mengajar orang untuk berani berubah. Itu semua akan melonjakkan balik orang. Kadang-kadang orang bang, skill semua tahu apa nak buat, tapi dia jadi macam nak cari reason nak buat. So dia nak kena dengar daripada
Abang Zaidi contohnya kan, bang pun nak buat, habis abang ajar-ajar, bang semua ni bang saya dah senarai. Itulah betul saya tak buat. Oh iyalah bang. Kan? Abang kan mesti dapat orang yang datang kan. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua, trend selepas ini adalah investment program. Tapi hati-hati, jangan masuk yang kerisauan saya ialah terlalu excited nak masuk investment yang too good to be true. Ialah semua orang tengah sakit dan susah kan. Masa ni dia orang keluar memang seram lah. Dia akan tawarkan 300%. Bagi je duit setiap bulan 300% masuk akaun semua. Ini orang akan cepat, ramai akan kena scam lah kalau tak betul-betul cara dia. So antara yang akan naik biasanya selepas recession adalah investment tool yang betul pada waktu ini dan juga ilmu-ilmu yang bersifat EQ dan komunikasi tadi. Yes, communication tadi. Betul. Saya setuju dengan Tuan Herman sebab kalau kita tengokkan apa yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni pun perkara yang sama juga akan berlaku juga akan datang. So dalam tempoh recession dan sebagainya, betul. Satu, orang akan ingat Tuhan lah. Okay. Tu pastinya kan. Sebab apa lagi yang dia nak bergantung selain daripada ilahi lah. Okey. Lepas tu kedua ialah mereka yang mempunyai kadar confident yang tinggi. Bukan nak kata confident, dia mempunyai kadar dia percaya pada diri dia sendiri. Orang yang jenis tak mengalah ni, suka mengalah ni, so dia akan lebih ke depan. So antaranya ialah macam ni sebut tadi lah, communication skill, EQ, SQ, benda-benda macam tu. So itu akan menyelahkan seseorang. Jadi kalau mereka yang terlibat dalam bidang sales terutamanya, inilah masa yang sesuai untuk asah bakat. Tengok video presentation ke, tengok motivation ke, atau masuk program yang seumpamanya untuk asah bakat komunikasi. Sebab kita mungkin sukar untuk jumpa orang lepas ni. Okay, kita mungkin berjumpa macam ni je dekat dalam video. Tapi kalau you mempunyai skill komunikasi yang baik, kan, you boleh present dekat orang dengan baik, so orang tetap juga boleh terima apa yang kita cuba nak persembahkan. Sama ada ianya bentuk jualan atau sebaliknya, that's not matter. Tapi kalau boleh communicate, so it's, lebih efektif. Okay. Terima kasih. Yes. Lepas ni ilmu ni akan jadi sangat mahal Puan Syes. Puan Zaidi promo bagi free. Why? Ini sebab dia bukan saja seronok nak promote Tuan Guru saya ni, iaitu the idea is Puan Syes lepas ni ramai orang akan berlaku financial damages. So ramai orang macam bila berlaku damages, financial bleeding berlaku dengan teruk apa semua, orang akan cari ubat. Itu namanya financial remedy. So mana tu guru yang boleh ajarkan mereka? So Puan Syes, nasihat saya, mula untuk kemaskan diri, cari ilmu-ilmu kewangan, pengusaha kewangan untuk diri sendiri. Masa yang sama ada ruang juga kita boleh sharekan kepada orang lain. Buat duit tak buat duit tu itu soal lain lah. Tapi yang penting fokus kita nak sebarkan ilmu yang manfaat. Itu saya betul-betul belajar daripada hamba Allah sebelah saya ni. Okey, so soalan seterusnya Cik Muhammad Rosli 1X dia kata saya ada kedai menjual SIM card. Sekarang kedai dah diarah tutup kerana COVID-19. Apa cara sesuai sekarang untuk saya teruskan bisnes menjual SIM card ni? So saya rasa bisnes komunikasi ni masih lagi boleh diteruskan. Cuma beza dia adalah cara kita servis pelanggan kena ubah lah. Kalau dulu kita mengharapkan customer datang ke kedai, sekarang ni maknanya kita kena cari customer tu. Okay, so antara yang boleh dilakukan, saya punya pendapat ialah saya rasa Tuan Herman dah sebut personal branding. Betul tak Herman? Ya, betul. Tingkatkan personal branding. Dia macam ni Tuan Edi Muhammad Rosli, satulah kalau pendapat saya kalau salah saya mohon maaf, saya standing to be corrected. Kalau ada mana opinion saya, kelemahan saya tu saya minta maaf. Okey, Tuan menjual SIM card. SIM card tu orang beli, dia kena gores, lepas tu dia dapat nombor, dia boleh masukkan kan. So, why not Tuan goreskan, macam tu lah maksudnya bang kan, abang dia gores dan dia buat online jual, orang beli, transfer dia bagi nombor tu. Betul. So kaedah jualan tu kena ubah. So orang masih lagi akan guna. Itu bagi saya tak ada beza pun. Orang tetap akan guna untuk prepaid. Orang tetap akan guna prepaid. Cuma beza dia lah cara prepaid tu dilakukan. So part tu kita kena kaji lah. Okay, so Tuan lebih tahu industri Tuan. So cara macam mana kita nak sampaikan maklumat tu dekat diorang. Sama ada SMS ke macam mana ke orang alam. So itu kena, mungkin boleh bincang dengan 1OX sendiri, cara macam mana untuk orang beli secara online,
and then masih lagi boleh guna prepaid card tu. Yalah, macam tuan XYX, so sudah tentu dah ada database klien-klien sebelum ni yang beli semua kan. So dia orang nak teruskan pembelian. Retention customer tu masih lagi boleh diteruskan. So inform dia semua, kau nak nombor tak perlulah susah jumpa untuk ambil SIM card. Just bagi saya berapa amount dia, saya bagi nombor, tuan-tuan dah masuk, selesai, transfer kat saya. Betul. Okey, Tuan Syah dia tanya selepas waktu PKP ni sesuai tak kita buat refinance rumah tersebut untuk kegunaan pelaburan, misalnya beli rumah baru dengan menggunakan duit refinance tersebut atau simpanan kecemasan untuk letakkan dalam syarikat kita. So Tuan Eman komen dulu. Kita pasal refinance rumah. Ini level soalan. Kena tanya Profesor Doktor. Saya ni baru MA, Medical Assistant. Darwin, dia semua berbalik kepada financial standing masing-masing. Kerisauan dia ialah bukan alatnya, keadaan kita menggunakan alat tu pada waktu dan keadaan yang betul ke tidak. Kalau refinance tersebut menyebabkan peningkatan bayaran installment bulanan sehingga kan tuan tidak mampu untuk bayar semua tersebut, tuan akan membuat damages yang baru. Ustaz, tuan kan? Sebelum saya kata ya tidak, saya akan kena tanya dulu financial standing tuan bagaimana. Okay, so kita pun buat pengiraan. Tuan buat refinance, katalah sebelum ni 800, tuan naik kena bayar 1,500. The beauty is that tuan dapat lebihan cash tu untuk digunakan untuk kesinambungan bisnes sebagainya. Soalannya, 1,500 sebulan tu okey ke tidak? Betul. Betul. So dia kena ada banyak perkara kita kena tengok. So antaranya ialah yang pertama aliran tunai. So kita kena tengok cash flow dulu. So kalau refinance ni cuma cara kaedah kita buat, tapi kita nak tengok impak dia. So sebelum kita buat tu janganlah buat dulu baru fikir impak dia apa. Fikirkan impak dia dulu, kira kalau nombor-nombor dia dan kriteria dia sesuai dengan apa yang kita nak buat, kita boleh teruskan. Tapi kalau selepas kita kira-kira, okay, lagi satu kalau kira jangan guna hati dan perasaan Kalau kira nanti tolong guna kalkulator. Okay, guna kalkulator kira elok. Okay, tengok nombor dia. Okay, kalau dulu kita bayar 1,000 sebulan, lepas refinance katalah bayar 1,500. Ada peningkatan 500. Okay, so ada impak aliran tunai atau tidak. Kemudian kita tengok duit yang kita dapat tu dapat tak membantu kita. So kalau contoh dia, duit tu kita boleh buat harta baru dan menjana aliran tunai yang baru. Okay, yang bertambah. Okay, dan kita boleh consider lah. Tapi kalau katalah duit tu nanti hangus begitu saja disebabkan oleh benda-benda lain sebagai contoh, jadi nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey, jadi nasihat saya kira dulu. Okey, kira dan pastikan dia ni mencapai matlamat kewangan kita, dan kalau semuanya okey dan baru kita teruskan. Dan selalu bang kita tegur adalah dia bila kira tu kita tanya 1,500 ni boleh bayar tak? InsyaAllah adalah Allah Ta'ala bagi rezeki kat mana-mana tu. Itu bukanlah kata yang salah tuan-tuan buat. Saya tak against itu sebut tapi betul insyaAllah ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi satu yang dia lupa, rezeki Allah Ta'ala bagi tu nak kena cari. Dia bukannya jatuh sendiri. Okay, itu pun satu usaha nak kena buat tu. Okay, so ni soalan daripada Syekh Munazir. Dia tanya, sebelum COVID-19, baru ni kita ada cadang nak beli rumah, rancang nak sewakan area KL. Tengah survey datang pula time PKP ni. Rasa sesuai teruskan beli atau KL dulu, kos takut time gawat ni bermasalah dengan penyewa nanti. Okey, Tuan Aiman. Okey. Tuan Syekh Munazir, terima kasih pada soalan ni. It's very good question ni. Orang mula bertanya dah, merisik kita. Sesuai ke mana nak invest? Is it a good time to buy house? Susah ke nak cari penyewa? Ini soalan-soalan subjektif. Yang mana satunya tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan, nature industri hartanah ni adalah satu nature industri yang melibatkan barang keperluan. Namun dalam rumah tu juga dia banyak pecahan-pecahan dia tu. Walaupun rumah bersifat keperluan, ada juga jenis-jenis rumah ni dia jadi kemewahan pula. So tuan-tuan dan puan cuba elakkan dulu daripada kategori rumah yang begitu. Kalau Syekh Munazir dalam keadaan untuk mencari rumah dan mula untuk membeli buat investment, saya boleh kata dalam waktu ini walaupun dalam keadaan lockdown lah sesuai kita nak cari rumah, nak beli pasal orang nak cari rumah nak duduk. Betul. Orang tak banyak masa kat office, orang banyak masa kat rumah. So dia akan cari rumah yang sesuai. Kalau buat pula bilik yang ada by bilik kan, kita sediakan meja sesuai kita buat kerja apa semua. So trend tu akan bergerak ke arah tu. So jawapan saya secara serius adalah
benda ni akan berbalik kepada deal yang Syekh Munazir akan dapat. Kalau matematiknya betul, market price ni banyak ni, tuan dapat deal yang banyak ni, 20% below market value, and then installment patut bayar tu kena dengan sewaan semasa. Mana tuan boleh pula multiplykan cara daripada sewa sebiji rumah boleh tukar kepada sewa bilik kepala. Itu tak lain tak bukan ni lah, orang sebelah ni lah cukup mahir buat kata. Okay, so jawapan ringkas daripada saya lah, jangan cari rumah kemudian cari penyewa. Okay, sebab kalau kita beli rumah kemudian baru nak cari penyewa, itu satu mission yang agak suicide, yang agak bunuh diri punya mission. So cadangan saya ialah cari penyewa dulu. So maksud saya ialah tentukan pasaran sewaan dalam satu-satu lokasi. Okay, dah tahu dia punya pasaran sewaan macam mana. Okay, kita buat kiraan, sesuaikan dengan apa yang kita nak dapat. Contoh dia, kalau katalah kita cari sewa 1,000 sebulan, kalau nak buat rumah sewa, pastikan kawasan tu boleh disewakan 1,000 sebulan. Tentukan permintaan pasaran tu memang boleh terima 1,000 sebulan. Dan kemudian baru cari rumah yang sesuai, yang ikut bajet kita, yang akan dapat positif cash flow contoh, ataupun macam Tuan Herman mention tadi, yang below market value, yang mana boleh disewakan 1,000 sebulan dalam kawasan yang sama. Okey, itu sebagai contoh. So kalau macam saya ringkas, cari dulu penyewa, which is tentukan permintaan sewaan, lepas tu baru beri rumah di kawasan tersebut. Okey. Ya. Itu taktikal tu tuan. Cara cari penyewa dulu, research dulu baru beli kata. Betul lah. Jangan terus-terus dia kata nak ajak kahwin kan. So sabar-sabar lah. Kena dating dulu. Keluarga dia semua okey ke tak tu kan. Okay, so Cik Nur Farah bertanya, apa cadangan tuan-tuan untuk pengusaha Taska dan Tadika untuk berubah kepada corak bisnes yang baru selepas COVID ni? Rasa-rasa apa yang akan berlaku dengan Taska dan Tadika? Sebab ni budak ramai-ramai berkumpul dalam satu tempat ni. Oh, itu very fragile loh. Salah satu nature business yang akan impacted adalah business yang bersifat mengumpul orang. Bukan saja soal Tadika, iaitu contohnya orang yang conduct seminar, training, yang melibatkan dewan. Yang lepas ni pengusaha-pengusaha dewan kenduri kahwin apa semua. Dan sekarang ni kan baru ni kan Kementerian Kesihatan dah umumkan lepas ni 6 bulan ke setahun kemungkinan tak boleh buat sebarang perhimpunan sebagainya. So bad effect. So specifically pada Puan Nur Farah ialah satu bidang yang sentiasa evergreen walau macam mana keadaan sekalipun, iaitu bidang education. So Puan Nur Farah banyak kemaskan diri sekarang ni berubah mencari ilmu-ilmu. Puan Nur Farah banyak ilmu skill untuk mendidik dan mengajar budak-budak kecil. So Puan Nur Farah kena adjustkan cara, maknanya ultimately nak mengajar kan budak-budak kan. So Puan Nur Farah ada 2 cabang sekarang ni, iaitu boleh buat bisnes, educate parent yang banyak masa kat rumah bagaimana penjagaan yang betul, dan yang kedua bagaimana nak educate anak-anak di dalam keadaan di rumah sekarang ni. Okay. So parent buat ikut dan je kata. Betul. So yang lagi satu yang kita boleh ambil kira ialah dari sudut faktor kesihatan. So kalau masih lagi dibenarkan pusat Taska Tadika beroperasi sebagai contoh lah kan, kita tak tahu. Kata kerajaan kata boleh. Tapi bagi saya yang akan bagi kelebihan pusat puan dengan orang lain adalah apa precaution yang puan buat. Contoh sebelum masuk Tadika Taska mungkin kena screen suhu dulu. Ataupun ada alat untuk bersihkan diri ke, okey, dan so on. So kalau ada precaution ataupun precaution dalam bahasa Malaysia apa kan? So langkah berjaga. Langkah penjagaan. Okey, langkah penjagaan kanak-kanak tu sebelum masuk Taska Tadika berbandingkan dengan Taska Tadika lain, saya rasa ibu bapa akan prefer pergi ke Taska dan Tadika puan. Betul tak Man? Sebab dia tengok Taska Tadika ni mengambil berat tentang penjagaan anak-anak tu kan. Sebelum masuk kena buat ni dulu. Okey, mungkin ramai-ramai basuh tangan dekat luar. Okey, mungkin ada ruang kecil untuk diorang bersihkan diri dulu sebelum masuk ke dalam dan sebagainya. So innovation tu mungkin perlu dilakukan lah. Kan kalau masih lagi beroperasi seperti biasa. Tapi kalau kerajaan kata lepas ni memang tak ada Taska Tadika, so maknanya kena ubahlah business model tu. Mungkin kena buat pengajaran online ke dan sebagainya, ataupun mungkin buat pendidikan untuk ibu bapa ke untuk jaga anak di sini macam mana kan, wallahualam.
Okay, tapi bergantung pada situasi dan keadaan. So, kena berubah lah macam mana pun. Okay. So, apa dia? Banyak soalan ni. Kalau soalan ni aku rasa sampai subuh pun tak selesai. So kita ambil dua lagi. Kita ambil dua je lagi. Sebab tadi kita bukan maksud saya tak jawab. Saya saja seronok ni. Ada peluang kita boleh bagi pendapat semua kan. Tengok boleh. Tak apa. So kita ambil dua lagi soalan. Okay, dua lagi soalan. Ini yang second last. Lepas tu kita ada soalan terakhir. Tadi kita dah start lambat. So kita bagi Chan lah Mana soalan? Silakan. Okay, so ini berdekat dengan Tuan Erman sendiri lah. So Tuan Muslim tadi bertanya. Okay, Tuan Muslim memang seorang ejen hartanah yang agak terkenal. Okay, dia tanya, ejen hartanah antara terkesan juga waktu ni tak dapat pergi inspection dan viewing. Adakah cara untuk meneruskan kejayaan ini atau memang sabar dan tunggu sehingga keadaan normal semula atau cuba penjagaan baru buat sementara ini hingga pulih semula? Ya. Ni legend Tuan Muslim Sani ni. Minta orang lama industri. Tengok bang, kalau Abang Hassan dia tanya tu dia terus jawab. Jawapan dia. Sebenarnya jawapan tu dia tahu, dia saja je. Vision kita kan. Tak apa untuk orang lain, insyaAllah. Boleh. Tuan Muslim, whatever ni bukan saja dalam segi, macam kita ni ejen hartanah sebagai dalam industri servis. Industri servis nature-nya lebih kurang sama. Orang insurans, orang jual kereta jual kereta lah kan. Maksudnya yang melibatkan servis-servis yang dijual di luar sana lah. So dia akan membawa kepada penerangan yang lebih kurang sama. Satu, whatever it is, adjustment, nature business semasa dan mengikut keadaan semasa. Dan orang ramai akan mula faham kenapa kita terpaksa buat begitu. Mungkin lepas ni Tuan Muslim kita minta owner-owner hantar gambar dekat kita. Kan owner nak lantik kita nak jual kan. Dia hantar gambar kat kita. Ini idea mana dapat ni? Ni ada. Tok Guru sebelah ni bagi idea. Owner-owner hantar gambar kat kita kemaskan elok-elok, kemudian kita buat open listing day. Contoh kita buat live. Jadi kita pun buat tunjukkan rumah ke rumah. Orang yang respon tidak semestinya dia kena bayar deposit. At least dia ada berminat, dia contact lah ejen tersebut dan sebagainya. Itu satu instrument yang kita boleh buat. Revolution kita dikenali sebagai virtual viewing. Virtual viewing, tapi still orang tak sedap nampak keputusan tanpa pegang rumah tu. Okey, tapi limitation yang ada, at least banyak persen of komitmen kerja tu kita dah selesai. Cepat-cepat begitu dia pergi tengok sendiri ke sebagainya kan. Okey, dia dah puas hati, because yang lain semua information kita dah present dari awal. Itu satu saya nampak lah, secara kami berbincang pun kami dah mula bergerak ke arah tu dah. Yang kedua adalah kita dah kena terima yang mana satu lauk di atas meja sekarang ni dah tak boleh nak bertahan. Nak kita dah kena mula mahir memasak lauk-lauk yang lain. Sikit-sikit lah, tak pandai pun tak apa. At least ada rasa sikit, pedas apa semua lauk lain tu kan boleh makan juga, selera okey lagi. Maksudnya begitu. Dia mula kreatif untuk mencari ruang-ruang perniagaan cara yang lain. Dua jawapan tu lah. Okay. Ada satu teknologi yang saya rasa dalam perniagaan macam ni boleh gunakan. So you boleh guna VR atau virtual reality augmented. Okay, so boleh guna VR untuk orang rasa macam dia berada dalam tempat, dalam rumah tu lah lebih kurang. Okay, so mungkin boleh guna teknologi macam tu, dan saya rasa oleh sebabkan apa yang berlaku sekitar kita sekarang ni, COVID dan sebagainya, saya rasa teknologi macam ni akan lebih meluas penggunaan dia. Cuma persoalan dia siapa yang bakal guna dulu. Siapa cepat, dialah yang ke depan. Compare dengan orang lain kata tunggu. Contohnya kadang-kadang buyer kita ni dia dah tengok rumah tu dah. Maksudnya kawasan tu dia dah tahu, dia nampak banner kita. Dia tak dapat nak tengok dalam je. So sinilah kita panggil dia, cakap macam ni. Okey tuan dah tahu setakat mana dah tentang lokasi tersebut. Contohlah saya tengah bercakap dengan klien kan. Okey tuan, lokasi rumah kawasan ni begini, sekolah apa semua. Okey, yang ni owner dia buka harga banyak ni. Tuan nak negotiate berapa agaknya. Faham tak kan? Macam kita berbincang tadi kan. Orang pun faham kenapa dia terpaksa masuk ni. Orang tak ada kata apa masalah kau ni tak ada jumpa. Tuan negara mana ni? Tuan tak kena PKP ke? So benda-benda tu nak kena ubah ikut keadaan semasa lah. Tapi saya rasa bisnes ni masih lagi boleh diteruskan, sebab macam mana pun orang akan cari rumah juga untuk beli, orang nak cari juga penyewa untuk disewakan.
So situasi dia sama macam saya ada rumah yang saya terpaksa sewakan. Kan? Bukan terpaksa lah, yang rumah yang saya sewakan. Jadi kalau rumah tu katalah kosong, kena sewakan juga kan. Tapi dalam tempoh PKP ni, ada je saya dapat penyewa. Biarpun dia tak pergi tengok rumah pun. Kan? So kita kena ubah lah cara kita present dekat bakal pelanggan. Okay? So pelanggan tu tetap ada. Saya rasa pelanggan tu takkan tiba-tiba daripada duduk rumah, tak payah duduk rumah, duduk bawah jambatan lah. Tak mungkin kan. So dia akan cari rumah tu, dia beli dan duduk. Cuma kaedah penyampaian, kaedah kita nak convince pelanggan tu akan berubah lah. Bergantung pada situasi kan. Okey, Tuan Muslim, dia tahu tu bang, ni legend tu bang, Tuan Muslim sana. Tahu kan. Tapi sengaja je. Kadang-kadang orang yang tanya tu pun dah tahu dah. Okey, ini ada soalan, ini soalan second last. Lepas ni soalan terakhir lah. So second last, okay. Umi selama dia bertanya, macam mana kalau peniaga offline bagi peniaga-peniaga expo? So ini jenis yang dia pergi expo ke expo. Sebab lepas ni mungkin tak ada expo. Atau exponya kurang. Tak ada bang, bukan saja expo. Kalau lihat pada artikel berita daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tu tentang saranan selepas ini untuk tidak buat perhimpunan, dia orang siap dalam artikel tersebut kenyataan mempertimbangkan tentang Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ini akan difikirkan instrumen yang sesuai. Instead orang pergi tradisional berkumpul, beli barang, sonok-sonok ramai-ramai pilih barang. So cadangan dia orang apa? Dia orang nak buat digital bazar, betul? Bazar Ramadan yang digital. Jadi jawapannya sama macam ni. Dia mungkin tak ada expo secara fizikal, kena buat online expo ataupun expo digital. Jadi saya nak bagi katalah satu idea lah salah satu idea sebab soalan ni. Tapi orang tak buat lagi. Orang tak buat lagi tu bagus. Kalau Umi selama boleh buat, kan Umi akan jadi orang yang paling terawal buat. Cadangan saya adalah jadi event organizer untuk Digital Expo. So tak, jangan fikir nak jual barang dekat expo. Jadi event organizer untuk Digital Expo. Umi boleh ada 1,000 pengunjung, 10,000 pengunjung, 1,000,000 pengunjung pun boleh. Sebab dia tak ada limit bila buat secara online. Kita tak perlukan premis macam nak bawa dewan ke, kan nak pergi tempat macam PWTC ke apa ke, tak perlu dah. Duduk kat depan komputer depan macam ni pun dah boleh masuk expo. Okay, so cadangan saya ialah kalau Umi nak ambil langkah awal, cuba cari jalan macam mana nak jadi event organizer untuk buat Digital Expo sebelum orang lain buat. Sebab itu akan jadi trend akan datang. Puan Umi, selagi produk Puan Umi tu di expo relevan orang beli, maksudnya di online pun tak ada masalah. Dia selalu kalau di fizikalnya orang sanggup beli, kalau di online kan pun tak ada masalah. So minta maaf banyak-banyak Puan Umi, kita sama-sama kena banyak berubah cara meniaga kita. Produk mungkin boleh maintain lagi selagi dia masih relevan, orang masih terima, cuma cara meniaga dia tu. At the end is the nilai hujung yang kita nak terima. Cara meniaga expo ke online ke, at the end yang berapa untung yang kita buat bulan tersebut sebagai businessman. Itu paling utama. Takut yang ada syahdu bang, Allah tak best lah, tak feel lah, tak jumpa orang bagi tangan, saya jual, awak beli. Tapi kadang dah macam tu, ada orang lama-lama akan terpaksa terima. Macam contoh dulu kita kata macam mana ada kereta elektrik kan, tapi sekarang orang ada kereta elektrik. So perlahan-lahan orang akan terima kereta elektrik, perlahan-lahan orang akan terima kereta terbang contoh. So perlahan-lahan orang akan terima keadaan macam sekarang lah kan, pembelian online kan lebih banyak. Macam Grab, Uber, dulu semua orang macam anti, takut lah nanti kena buat lari lah, dia curi duit dulu awal-awal. Sekarang ya Allah orang dah immune dah jadi orang kata apa, sebahagian daripada kehidupan dah. Dah bunyi kata taksi pun semua mungkin dah ramai tak tahu taksi apa tu. Orang sebut Grab. Ya. Okey, ini soalan terakhir kena mengena dengan tanah dan sebagainya, terutama dengan Tuan Elman. Dia tanya daripada Tuan Ali Goldie, apa cadangan Tuan untuk kami yang sewa kedai kepada penyewa-penyewa bisnes?
Yang ni maksudnya Tuan Ali adalah Tuan Ali buat satu bisnes dia ada ni, saya rasa dia ada kedai. Dia ada kedai yang disewakan pada orang-orang lain dalam kedai tu. Yelah, adakah dia dua situasi bang? Sama ada dia sewakan kepada satu peniaga sahaja ke? Kadang-kadang orang buat sublet, maksudnya beberapa peniaga-peniaga kecil dalam itu. Okey, bagi saya berbalik kepada situasi Tuan Ali, bincang baik-baik dengan penyewa, di sinilah communication paling penting dan mahal sekali. Bincang baik-baik, tanya secara realistik apa perancangan dia. Kan, maksudnya adakah dia jenis berserah kosong macam tu ke? Dia kata tak apa tuan, bagi saya ruang. Dalam masa sebulan ni saya cuba untuk cari jalan lain untuk bagi barang-barang saya boleh terjual dan saya nak maintain sewa lagi di sini. Kalau dia kata saya tak nampak lah tuan. So di sinilah Tuan Ali mula buat adjustment pada keputusan yang sesuai. So ihsan ada limit dia kerana apa? Berbalik kepada business decision. Tuan Ali mungkin bagilah ruang sebulan ni untuk dia buat adjustment. Kalau tengok bulan Mei sama juga dan minta maaf banyak-banyak yang Tuan Ali kena teruskan pendapatan dari segi sewaan tersebut. So mungkin dia kena keluar. So di sinilah saya subjektif, jawapan saya ialah dia akan berbalik kepada pemahaman keadaan penyewa dan kesesuaian dengan kita punya sewaan. Betul. Dan lagi satu kena tengok juga apa jenis perniagaan yang biasanya dilakukan dalam premis tersebut. Okey, sebab secara umum pun tabiat dan kebiasaan orang akan berubah selepas ni. So jenis perniagaan tu pun mungkin berubah. Mungkin lepas ni kita tak sewakan pada peniaga pun premis tu. Mungkin premis tersebut ditukar kepada store ke, kan? Mungkin premis tu ditukar kepada packaging center ke, kan? Ataupun pada bentuk-bentuk perniagaan lain yang sebelum ni mungkin kedai offline biasa. So mungkin perniagaan offline biasa tak sesuai lagi dekat kawasan tu. Okay? Sebab trend pengguna dah berubah. So kita pun kena sebagai tuan kedai, sebagai tuan kedai mungkin kena berubah untuk cari jenis penyewa yang sesuai dengan trend semasa. Kan sebagai contoh. So ada jenis perniagaan akan kekal. Contoh macam kedai gunting rambut. Kita tak boleh buat kedai gunting rambut online. Okay? So macam mana pun orang kena pergi kedai dekat gunting rambut, ataupun dia gunting sendiri, atau pasangan dia tolong gunting, atau kalau dia percaya dekat anak dia, suruh anak dia gunting dia. Okay? Sebagai contoh lah. Okay? Tapi benda perniagaan macam tu saya rasa dia akan kekal sebab macam mana pun perlukan premis, okey. Tapi ada jenis perniagaan yang memang tak boleh nak dikekalkan dalam keadaan sekarang. So perniagaan macam tu kena berubahlah. Jadi kalau kita sebagai tuan tanah atau tuan kedai, so mungkin kita pun kena ubah kita punya business model, tak boleh nak menyewakan pada perniagaan yang offline biasa ni. So mungkin kena cari perniagaan yang semi offline, semi online contoh. So mungkin premis tu digunakan sebagai store ke, kan, sebagai pusat pengumpulan barang dia ke, atau pengumpulan ke apa, orang alam tak tahulah. Okay, kan, so instead of normal bread and butter business. Okay, so itu antara soalan yang kita sempat jawab dan bincangkan. Okay. Kalau saya, dia banyak ni tuan, kalau nak jawab semua ni alamatnya sampai besok lah, tak selesai. Kita support jemaah. Itulah dia. So masa pun sangat mencumuri kita. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Aiman kerana sudi menemani saya pada malam ni, sudi hadir bersama dengan saya untuk berkongsi sikit pengalaman ilmu dengan masyarakat. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Ada Tuan Aiman nak bagi sepatah kata dua, anything, nak offer something ke dekat penonton kita? Okay. Tak, saya pun sendiri pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak ni kepada Tuan Guru Muallim saya ni yang telah banyak bagi kesedaran ilmu tentang penyusunan kewangan, membina kekayaan. Dia 3 fasa tu. Financial diagnose, tahu kedudukan kewangan, kemudian financial remedy, betulkan balik, start untuk selesaikan hutang, kemudian start bina kekayaan. That's the cycle of wealth building. Itu yang banyak yang Tuan Guru sebut ni. Bukan saja jemput saya live ni, tapi dalam kehidupan saya banyak memberi kebaikan bukan saja pada saya, ramai manusia di luar sana. Saya ambil peluang ni untuk terima kasih lah kepada Tuan Zaidi, our muallim. Okey, walaupun kadang-kadang orang tak faham, maksudnya kadang-kadang teguran tersebut Abang Zaidi, kadang-kadang teguran dalam dia punya Facebook apa semua tu agak keras.
Kerana apa? Nak sedarkan. Itu yang macam saya buat tu, panic saving. Pasal kita nak bagi tahu, tuan, puan, ready. Dia datang. Kadang-kadang kena gegar dulu kan, baru rasa kena gegar sikit. Kau faham tadi apa semua. Dia senyap je pasal apa kita faham. Orang yang kurang ilmu, kurang information semasa akan respon begitu. Tapi bila dah mula digest keadaan semasa, rasa impact dia tu, mulalah untuk mengangguk balik kepada teguran yang asal tu. Anyway, saya ambil pendekatan Tuan Guru saya juga, sentiasa memaafkan, sentiasa terima pandangan sebagainya kan. So tuan-tuan dan puan, di sini saya juga ada menjalankan aktiviti sharing sementara. Bukan saja PKP, sebelum semasa selepas insya-Allah saya cuba pesatkan tenaga usaha saya untuk sentiasa memberi kebaikan kepada orang ramai, iaitu dekat Facebook page saya. Tuan-tuan dan puan, kalau sudi bolehlah follow Facebook page saya, Erman Taib. Senang je, cari Erman Taib Facebook page. Di personal adalah cerita keluarga apa semua, tapi di page banyak yang cerita pasal live sharing, banyak video sebagainya, education yang saya banyak belajar juga daripada Tuan Guru saya ni, saya translatekan dalam. Okay, so bagi mereka yang nak follow, saya dah kempilkan link di ruangan description video ni. So nanti selepas habis video ni, boleh pergi ke ruangan description, lepas tu tengok link yang saya dah sediakan. Boleh klik dan terus pergi je ke nak follow Tuan Erman dekat Facebook ataupun dekat Telegram pun boleh. Dia pun ada channel Telegram beliau yang beliau selalu gunakan untuk sharing. Dalam Telegram tu saya masukkan semua template kewangan. Antaranya saya dah buatkan tuan-tuan perempuan financial diagnose punya template. Masukkan pendapatan, masukkan baki hutang apa semua. Jadi tuan-tuan perempuan akan lebih nampak input ke pendapatan dan juga perbelanjaan bulanan. Itu pun saya refer kepada Tuan Guru dulu sebelum buat tu. Berapa persen. Okay, insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak Tuan Erman. InsyaAllah kita kalau ada kesempatan kita bincang lagi akan datang. So oleh itu terima kasih banyak-banyak. Juga bang, saya tu. InsyaAllah tuan-tuan puan masa terdekat ni kita akan buat sharing. Saya dah jemput beberapa Tuan Guru yang biasa buat property investment. Sublet, subsale, rumah lelong, rumah buruk, semua saya kumpulkan diorang. Kita akan buat sharing secara online begini. So siapa berminat follow Facebook page saya, insyaAllah dari masa ke semasa nanti kita akan umumkan bila kelas tersebut akan berjalan. InsyaAllah. So jangan lupa klik link yang dah disertakan di ruangan klik link yang disertakan di ruangan deskripsi dan follow Tuan Erman insyaAllah untuk siri beliau yang akan datang. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi insyaAllah. So kita bertemu lagi Tuan Erman insyaAllah akan datang. Assalamualaikum. Lepas ni bang, saya nak jemput abang pula tau. Boleh insyaAllah. Boleh. Orang ramai sekarang ni yang follow saya punya sharing sebelum ni, mula dah mesej, tuan kalau ada sharing tentang teknik selesai hutang cepat, bagi tahu ya. Itu saya kata saya kena jemput. Saya punya founder ilmu yang membawa pada saya tu. InsyaAllah. Abang saya nanti kita bincangkan. Boleh. Okay man. Alright. Tuan-tuan puan, take care. InsyaAllah. All the best. Panik jimat cermat. Agak sedap sikit bunyi kan. Panik saving semua ramai tak setuju. Cepat-cepat buat jimat cermat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Mat. Okay, itu dia tadi Tuan Erman bersama dengan kita untuk berkongsi tentang bagaimana untuk menghadapi situasi yang ada sekarang, terutama untuk peniaga. Okay, bagaimana untuk mengukuhkan perniagaan semasa kita, perubahan yang perlu kita lakukan supaya kita boleh adapt dalam situasi sekarang. So saya nak shout out kali terakhir, okay, sebelum saya mengundur diri. So bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan ini secara percuma, jangan lupa share video ni, okay, lepas tu screenshot dan letakkan di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan hubungi anda untuk dapatkan buku ni secara percuma, insyaAllah. So untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua hadirin-hadirat kerana mengikuti saya pada malam ni. InsyaAllah malam besok jangan lupa kita nak cerita pasal topik lain pula. Saya buat FB Live ni setiap malam daripada Isnin sampai Jumaat. Okay, so kita jumpa malam besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan anda. Bye.